Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, kali ini kita masih lagi dalam bab yang ke-9 berkaitan dengan haba. Okay, kali ini ataupun hari ini kita akan memfokuskan topik 9.3 prinsip pengembangan dan pengecutan jirim. Okay, untuk aktiviti 9.4 ni sepatutnya awak boleh buat dekat sekolah lah. Tapi disebabkan PDPR di rumah, hanya awak boleh tengok saja apa yang saya nak terangkan ini. Okay, untuk haba boleh menyebabkan pepejal, pepejal, cecair, gas, mengembang dan mengecut. Untuk A, pepejal. Dia boleh mengembang dan mengecut melalui batang besi. Awak tengok kat sini. Apabila dipanaskan, dia akan mengembang. Kemudian, cecair pun boleh menghasilkan, sama ada dia dipanaskan, dia akan menjadi mengembang. Dan dia boleh kecut juga. Kemudian, melalui gas pun sama juga. Kalau gas ni kita letak air panas dalam besen ini, apabila kita letak balon ke atas, balon itu akan mengembang apabila air mencapai tahap panas lah. Kali ini disebabkan apa? Kita tengok kat sini. Zarah-zarah dalam pepejal bergetar pada kedudukan tetap. Apabila pepejal dipanaskan, zarah-zarah bergetar dengan lebih cepat dan jarak antara zarah juga bertambah. Hal ini menyebabkan isi padu pepejal bertambah kerana pepejal mengembang. Macam contoh tadi adalah besi lah. Sebaliknya, apabila pepejal disejukkan, zarah-zarah bergetar dengan lebih perlahan, bergerak ataupun bergetar dengan lebih perlahan, dan jarak antara zarah juga berkurang. Hal ini menyebabkan isi padu pepejal berkurang kerana pepejal mengecut. Ingat, pepejal tu contoh dia macam besi lah. Zarah-zarah cecair dan gas pula bergerak secara bebas apabila cecair dan gas dipanaskan. Zarah-zarah bergerak dengan lebih cepat. Jarak zarah juga bertambah. Hal ini menyebabkan isi padu cecair dan gas bertambah kerana cecair dan gas mengembang. Sebaliknya, apabila cecair dan gas disejukkan, zarah-zarah bergerak dengan lebih perlahan. Semakin rapat antara satu sama yang lain. Hal ini menyebabkan isi padu cecair dan gas berkurang kerana cecair dan gas mengecut. Kita tengok. Ini kegunaan pengembangan dan pengecutan jirim dalam kehidupan harian awak lah. Dekat sekeliling awak. Sebagai contoh, yang pertama adalah mercury. Untuk mercury, kita tengok kat sini. Mercury yang kita untuk cek suhu lah. Mercury di dalam termometer ialah sejenis konduktor haba yang boleh mengembang dan mengecut. Kalau suhu tu panas, kita boleh cek suhu tu. Dia yang mercury ni kat sini, dia akan naik ke atas. Dia boleh mengembang. Yang B pula. Ini adalah landasan kereta api. Landasan kereta api mempunyai ruang kecil di antara penyambung rel untuk membolehkan pengembangan landasan pada cuaca panas. Tanpa ruang-ruang ini, landasan berisiko untuk membengkok dan bertindih. Sebab itu, pada keadaan yang sejuk, kalau awak tengok, dia ada ruang. Dia ada ruang dekat sini. Dia ada ruang dekat sini. So, bila keadaan yang panas, dia akan mengembang. Dia mengembang, dia akan menjadi rapat lah. So, kalau keadaan yang biasa, kalau dia tak rapat, lama-lama, kalau dia panas, dia akan menjadi membengkok dan bertindih. Sebab tu kalau keadaan yang biasa ataupun keadaan yang sejuk, awak boleh lihat lah ruang kereta api ni, dia ada satu ruang. Dan bila panas, dia akan menjadi rapat. So kalau tak ada benda tu, bila keadaan panas, dia akan menjadi bengkok dan bertindih. Seterusnya, kita tengok yang C. Dekat hujung yang tetap dan ruang. Jambatan keluli dibina dengan penggolek dan ruang
pada hujung, satu hujung. Ia membolehkan pengembangan jabatan pada cuaca panas. Okey, sama juga macam tadi. Okey, seterusnya. Okey, jalur dui logam sering digunakan dalam peralatan yang bergantung pada pengawalaturan suhu. Okey, jalur ini diperbuat daripada dua jalur logam berbeza yang mengembang dan mengecut pada kadar yang berbeza. Sistem penggerak kebakaran yang ditunjukkan dalam Rajah 9.14 direka supaya litarnya tidak lengkap dan pada suhu bilik. Suhu bilik tu keadaan yang biasalah, tidak panas. Okey, yang ni natural. Okey. Apabila litar terdedah kepada haba, okey. Apabila litar terdedah kepada haba, ni kalau waktu kebakaran lah, disebabkan oleh kebakaran, kuprum, okey, ni kuprum akan mengembang lebih cepat berbanding dengan besi dan menyebabkan jalur membengkok ke arah skru yang disentuh. Keadaan ini akan melengkapkan litar sistem dan membunyikan penggerak. Okey. So bila keadaan yang panas, so kuprum ni, okey, dia akan membengkok lah. Awak tengok kat sini. Okey, kat atas ni kuprum, kat sini adalah besi. Ni keadaan yang suhu bilik. Keadaan yang biasalah, keadaan suhu bilik. Kemudian apabila dipanaskan, okey, apabila dipanaskan, dia akan membengkok. Okey, dia membengkok macam ni. Kemudian apabila disejukkan, dia akan membengkok macam ni. So, keadaan, kita tengok kat sini. Apabila dia keadaan suhu bilik, okey, dia biasa. Kemudian, apabila dipanaskan, dia akan mengembang ataupun membengkok. Kemudian dia akan sentuh. Okey, dia akan sentuh picu dekat sini. Okey, dia akan sentuh picu kat sini, menyebabkan penggerak kebakaran akan berbunyi. Okey, sekarang penggunaan prinsip pengembangan dan pengejutan jirim untuk menyelesaikan masalah yang mudah. Okey, keadaan-keadaan yang selalu awak akan hadapilah masalah ni. Kita tengok situasi yang pertama. Okey, ini contoh keadaan di mana awak tak boleh membuka penutup botol itu sebab ketat. So, okey, apabila pembotol itu di dalam air panas, untuk seketika nanti penutup itu akan mengembang. So, akan senang terbuka. Okey, itu keadaan di mana kalau sekiranya penutup botol itu ketat, so awak boleh jirus menggunakan air panas. Okey, kemudian dia lebih senang untuk terbuka. Okey. Seterusnya, situasi yang kedua. Okey, situasi kedua ialah di mana bola pingpong yang kemek itu, okey, bola pingpong kan daripada plastik kan? Okey, daripada plastik, kemudian awak nak mengembangkan dia atau nak mengelokkan dia, bola tu daripada kemek, kemudian awak masukkan bola pingpong yang plastik itu ke dalam air panas yang berisi air panas, kemudian lama-lama dia akan mengembang. Okey, daripada bola yang kemek tu dia akan kembang menjadi elok lah. Okey. Okey, selain pada pengembangan dan pengecutan objek dalam daripada haba, okey, sekarang kita masuk topik 9.4 iaitu berkaitan dengan hubung kait jenis permukaan objek dengan penyerapan dan pembebasan haba. Okey, penyerapan dan pembebasan haba, okey, awak boleh tengok keadaan-keadaan yang sekeliling lah yang berlaku dekat seharian awak, kehidupan seharian awak. Contohnya tangki minyak dicat dengan menggunakan warna cerah seperti putih ataupun perak. Okay, hal ini demikian kerana warna cerah tidak menyerap haba yang banyak. Jadi penyejatan minyak dapat dikurangkan. Keupayaan sesuatu objek untuk menyerap dan membebasan haba bergantung kepada jenis dan warna permukaannya. Okey, soalan saya, antara baju putih dengan baju hitam, kalau awak pakai di keadaan siang hari, bajunya manakah badan awak lebih rasa panas? Okey, jawapannya adalah yang lebih panas adalah pakai baju warna hitam berbanding baju warna putih. Okey, so kalau awak pakai baju putih waktu siang hari, dia kurang rasa panas. Okey, seterusnya,
Okey. So, jawapan dekat sini adalah apabila sesuatu objek menyerap haba, suhunya akan meningkat. Manakala, okey. So, apabila suhu objek menyerap haba, suhu akan meningkat. Manakala apabila sesuatu objek membebaskan haba, suhunya akan menurun. Permukaan yang gelap dan kusam merupakan penyerap haba. Gelap dan kusam merupakan penyerap haba dan pembebas haba yang lebih baik daripada permukaan cerah dan berkilat. Saya ulang sekali. Permukaan yang gelap dan kusam merupakan penyerap dan pembebas haba yang lebih baik daripada permukaan cerah dan berkilat. Okey. Konsep haba dalam kehidupan awak. Okey, konsep bangunan hijau ialah idea yang dijana untuk mengurangkan kesan terhadap alam sekitar dan kesihatan manusia akibat kepesatan pembangunan. Okey, ciri-ciri bangunan hijau disenaraikan di bawah. Okey, iaitu kita tengok dia bukan bangunan tuan hijau. Awak tengok ciri-ciri bangunan hijau ialah mempunyai kecekapan tenaga yang tinggi melalui penggunaan tenaga solar atau penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui. Okey. Mempunyai sistem pengaliran air, peredaran udara dan pencahayaan yang baik dan penggunaan bahan-bahan kitar semula. Okey. Penggunaan bahan kitar semula. Dia bukan bangunan tuan hijau. Dia ni adalah ciri-cirilah penggunaan tenaga solar atau penggunaan tenaga yang boleh diperbaharui. Kemudian pengaliran air, peredaran udara dan pencahayaan yang baik. Okey, serta penggunaan bahan-bahan kitar semula. Okey, so kesimpulan dekat sini kalau boleh tengok. Okey, so kita dah belajar 9.3 dan 9.4, iaitu 9.3 berkaitan dengan pengembangan dan pengecutan jirim, dan 9.4 hubung kait jenis permukaan objek dengan penyerapan pembebasan haba. Okey, sampai kat situ kelas kita pada hari ini. Nanti kita akan sambung kelas kemudian. Apa-apa kita boleh rujuk ataupun ada masalah boleh rujuk dalam WhatsApp awak, boleh mesej saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.